Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Faizal dan nombor pendaftaran saya ialah 04 DPT 21F1003. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan pembentangan bertajuk Kesan Perjanjian Inggeris Belanda terhadap Alam Melayu. Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Perjanjian Inggeris Belanda 1824 ataupun lebih dikenali sebagai Perjanjian London. Perjanjian London ialah perjanjian di antara United Kingdom dan Kemaharajaan Bersatu Belanda yang berlaku di London pada tahun 17 Mac 1824. Perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan pertikaian yang muncul selepas Perjanjian Inggeris Belanda 1814. Untuk memahami Perjanjian Inggeris Belanda 1824 dengan lebih mendalam, saya akan menceritakan Perjanjian Inggeris Belanda 1814. Perjanjian Inggeris Belanda 1814 ataupun nama lainnya ialah Convention London. Convention London telah ditandatangani pada tahun 13 Ogos 1814. Perjanjian Inggeris Belanda 1814 ialah untuk memulihkan sebahagian besar wilayah di Tanah Melayu, Maluku dan Jawa yang telah dirampas oleh Britain dalam perang Napoleon. Perjanjian Inggeris Belanda 1814 telah mengesahkan penguasaan British ke atas koloni Cape di hujung selatan Afrika serta bahagian Amerika Selatan. Perjanjian Inggeris Belanda 1814 telah ditandatangani oleh Robert Stewart untuk mewakili British dan Henry Fagel untuk mewakili Belanda. Sekarang, saya akan membincangkan faktor Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Faktor pertama ialah masalah kewangan Belanda. Belanda menghadapi krisis kewangan yang amat teruk akibat daripada Perang Napoleon. Belanda telah kehilangan perusahaan perkapalan dan perdagangan yang diambil British. British memberi bantuan sebanyak 144 juta melalui Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Faktor yang kedua ialah kemajuan Singapura. Singapura telah menunjukkan kemajuan sejak dibuka pada tahun 1819. Singapura diberi taraf pelabuhan bebas. Pedagang tertarik untuk datang ke Singapura kerana telah lama dimonopoli oleh Belanda. Singapura berpotensi menjadi pelabuhan, pusat perdagangan dan pangkalan laut di Asia Tenggara. Faktor yang ketiga ialah dasar persahabatan Inggeris-Belanda di Eropah. Selepas berakhir Perang Napoleon di Eropah, British dan Belanda menjalinkan hubungan yang baik di antara satu sama lain. British berpendapat bahawa hubungan baik dengan Belanda amat penting dari segi keselamatan. Belanda pula perlu menjalinkan persahabatan dengan Britain kerana ingin menyelamatkan masalah kewangan yang dihadapi oleh Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ashraf bin Azmi. Nombor metrik saya 04 DPT 21F1049. Jadi, syarat-syarat perjanjian Inggeris Belanda ialah Belanda mengiktirafkan kedudukan Inggeris di Singapura. Kedua, Belanda akan menyerahkan Melaka kepada pihak British dan sebagainya. Sebagai balasannya, pihak British pula akan memberikan Bangka Hulu kepada pihak Belanda. Ketiga, penghapusan lanun di kawasan Kepulauan Melayu ialah tanggungjawab kedua-dua belah pihak, iaitu British dan Belanda. Keempat, Belanda tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal dalam negeri-negeri Melayu. Dan yang terakhir, nombor 5 ialah pihak British tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau
terlibat dalam hal ehwal mana-mana kerajaan di selatan Singapura yang berada di bawah pengaruh pihak Belanda dan juga di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaikwan bin Salzul Haisham. Nombor metik 04 DPT 21F1001. Pada hari ini saya akan menghuraikan kesan-kesan Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Terdapat 4 kesan perjanjian ini. Yang pertama ialah pembahagian alam Melayu kepada 2 lingkungan pengaruh barat. Yang kedua ialah pemecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Yang ketiga pertelingkahan mengenai Borneo. Dan yang terakhir ialah mengenai pelandunan. Pertama ialah pembahagian Kepulauan Melayu kepada 2 lingkungan pengaruh barat. Hal ini terjadi kerana Belanda ingin menguasai kawasan-kawasan yang meliputi Pulau Jawa, Sulawesi atau dengan kata lain, semua Kepulauan Melayu ke selatan Selat Singapura. Manakala British menguasai kawasan-kawasan yang meliputi Singapura, Melaka dan daerah-daerah lain di Tanah Melayu. Perjanjian ini merupakan satu titik peralihan dalam perkembangan politik di Kepulauan Melayu. British dan Belanda kini dapat meluaskan pengaruh perdagangannya dan politik mereka di kawasan masing-masing tanpa gangguan daripada pihak lain. Kedua ialah pemecahan Empayar Johor Riau. Dengan pembahagian 2 kawasan pengaruh itu secara tidak langsung telah membawa kepada runtuhnya Empayar Johor Riau. Kini Singapura dan tanah besar Johor telah dikuasai oleh British dan Riau Lingga jatuh di bawah pengaruh Belanda. Perjanjian ini juga telah menyelesaikan masalah perebutan takhta Johor kerana Sultan Husin menjadi sultan yang sah di tanah besar Johor dan Sultan Abdul Rahman menjadi sultan di Kepulauan Riau Lingga. Bendahari Ali di Pahang juga mengambil kesempatan untuk mencuba membebaskan diri daripada kekuasaan Johor pada tahun 1853. Bandar Ali telah mengisytiharkan kemerdekaan Pahang dan Empayar Johor dikatakan runtuh sejak saat itu. Yang ketiga ialah pertelingkahan mengenai Borneo. Pembalahan antara pihak British dan Belanda di Kepulauan Melayu tersebut akibat salah faham terhadap syarat-syarat kewilayahan. Pembalahan mengenai syarat seberang pulau lain ke selatan Singapura tercetus apabila Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada pihak British pada tahun 1846. Belanda menganggap bahawa Labuan terletak di selatan Selat Singapura dan berada di lingkungan pengaruhnya. Walau bagaimanapun, masalah ini dapat diselesaikan apabila pihak British dapat membuktikan kedudukan geografi Labuan yang sebenarnya. Yang keempat dan terakhir ialah mengenai pelandunan. Belanda telah mematuhi sepenuhnya syarat yang berkenaan dengan penghapusan lanun di perairan Kepulauan Melayu. Pihak Belanda hanya mengambil tindakan terhadap kegiatan pelandunan di kawasan perairan di bawah pengaruhnya, iaitu Kepulauan Hindia Timur. Akibatnya, British terpaksa mengambil langkah-langkah sendiri untuk menghapuskan pelandunan dan ini memakan masa serta menelan banyak pembelanjaan. Sekian, terima kasih daripada saya. Selamat sejahtera, nama saya Manasya Sanaliki Devarajan. Nombor metrik 04 DPT 21F1009. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan perjanjian Inggeris Belanda 1842 pada masa kini. Kesan jangka panjang perancangan ekonomi British melalui perdagangan dan pelabuhan jelas menyerlah kehilangan salah satu kawasan pelabuhan yang berpotensi, iaitu Singapura. Singapura menguruskan lebih 130,000 kapal setiap tahun dengan sektor maritim menyumbang kira-kira 7% kepada keluaran dalam negara kasar Singapura dan menyediakan 170,000 sektor pekerjaan. Menjelang tahun 2025, sektor maritim termasuk sektor udara diunjurkan pertambahan sebanyak 13,000 peluang pekerjaan. Selain itu, timbulan ideologi Darwinisme sosial mengenai pembelian semula jadi, iaitu natural selection, dalam mengajarkan pandangan politik, sosial atau ekonomi tertentu untuk membasmi ketidakadilan sosial.